Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Corak tabik urus lebih tegas dan pantas akan diperkenal Kerajaan Perpaduan untuk mengemudi negara pada tahun kedua pentadbiran. Perdana Menteri berkata Kerajaan Perpaduan telah berjaya menyelesaikan pelbagai masalah asas rakyat pada tahun pertama pentadbiran. Antara usaha yang telah diperkenalkan termasuk ekonomi madani dan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 selain menyelesaikan isu pendidikan. Isu ekonomi dan usaha tingkat pendapatan rakyat akan terus jadi fokus Kerajaan Perpaduan. Menteri Komunikasi dan Digital berkata, kerajaan akan bantu golongan paling memerlukan termasuk yang berpendapatan rendah dan penduduk di kawasan pedalaman dan luar bandar. Untuk itu, pelbagai inisiatif akan dilaksana termasuk menerusi ekonomi digital. Semua pihak perlu bersama-sama kerajaan dalam usaha mengangkat Malaysia sebagai negara hebat di peringkat antarabangsa. Jurucakap Kerajaan Perpaduan yang juga Menteri Komunikasi dan Digital menyatakan saf kepimpinan akan terus dirapatkan agar kepentingan rakyat sentiasa jadi keutamaan. Tegas beliau, ini bukan masa untuk memusuhi antara satu sama lain kerana ia akan merugikan negara. Malaysia berharap akan ada gencatan senjata kekal di Palestin. Dengan gencatan senjata selama 4 hari ketika ini hanya langkah pertama mengakhiri penghapusan etnik di bumi Gaza. Jelas Menteri Komunikasi dan Digital Malaysia, Indonesia dan negara Islam sambut baik gencatan senjata itu, namun berharap penyelesaian kekal dapat dicapai untuk mengakhiri konflik tersebut. Sistem pengurusan maklumat geospasial pertahanan DGIM digunakan bagi mengawasi monsun timur laut dengan lebih sistematik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan tugas-tugas khas berkata sistem pengoperasian dashboard bencana NADMA digunakan bagi mengintegrasi data spesial negara agensi berkenaan. Situasi semasa banjir di Terengganu. Setakat pukul 6 pagi, jumlah penduduk terjejas berkurangan kepada 1,181 orang daripada 320 keluarga. Menurut portal info bencana JKM, 18 PPS masih dibuka di negeri itu. Sementara itu, di Kelantan, 62 penduduk daripada 14 keluarga masih berlindung di 2 PPS. Jalan Petaling dilanda banjir kilat susulan hujan lebat petang semalam. Di BKL menerusi Facebook memaklumkan hujan lebat di Ibu Negara sejak 5.40 petang hingga malam tadi telah menyebabkan beberapa kawasan lain sekitar Ibu Negara turut dilanda banjir. 44 laporan diterima berhubung ancaman bom palsu di sekolah seluruh negara sejak Selasa lepas sehingga pagi Khamis. Ketua Polis Negara memaklumkan jumlah itu melibatkan sekolah kerajaan, swasta dan antarabangsa. Ancaman tersebut dihantar melalui email kepada setiap sekolah dengan menggunakan alamat email yang sama. Siasatan dilakukan dengan bantuan negara yang terlibat dan juga pihak FBI. 4,086 individu diberkas seluruh negara menerusi Optapis khas pada Isnin hingga Rabu lalu atas pelbagai kesalahan dadah. Menurut pengarah JSJN Bukit Aman, tangkapan tersebut dibuat menerusi 4,564 pemeriksaan. Mereka yang ditahan berumur antara 14 hingga 70 tahun. Seorang warga emas maut manakala isterinya cedera parah selepas kereta dinaiki terlibat kemalangan dengan sebuah lori. Kejadian berlaku di Simpang Batu Embun di kilometer 4, Jalan Jerantut petang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Jerantut, pihaknya menerima laporan berhubung kejadian pada pukul 3.03 petang. Mutu penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar terutamanya di peringkat sekolah rendah perlu ditingkatkan mulai tahun hadapan. Namun tegas Perdana Menteri, bahasa Melayu perlu dikuasai tanpa tolak ansur. Usaha meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris perlu dilaksanakan segera kerana negara maju memberi penekanan kepada soal dwibahasa. Program latihan khidmat negara PLKN tidak akan dilaksana semula tahun depan kerana peruntukannya tidak dimasukkan dalam belanjawan 2024. Sebaliknya, ia dijangka dilaksana semula mulai 2025. Menteri Pertahanan memaklumkan fokus ketika ini tertumpu kepada melengkapkan kajian mengenai pelaksanaan semula program berkenaan.
Had umur 30 tahun bagi belia di Malaysia akan berkuat kuasa mulai 1 Januari 2026. Menteri Belia dan Sukan berkata penetapan tarikh itu hasil beberapa siri perbincangan antara KBS dan Majlis Belia Malaysia. Ketika ini had umur belia 40 tahun. Lebih 9,000 guru baharu akan mula berkhidmat di seluruh negara bagi sesi persekolahan Januari 2024. Jumlah pejawatan guru baharu itu diperoleh KPM daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. KPM sentiasa berusaha memastikan jumlah pejawatan guru ditambah mengikut keperluan sekolah. Ini berikutan masalah kekurangan guru dikenal pasti sebagai antara punca pertambahan beban tugas kepada guru sedia ada. Kaki tangan awam Johor bakal terima bantuan khas keuangan 2 bulan gaji. Turut menerima kaki tangan kerajaan persekutuan yang dibayar gaji oleh kerajaan negeri. Menteri Besar Johor berkata bantuan ini menjadi pembakar semangat dan pemangkin motivasi agar penjawat awam terus berkhidmat dengan cemerlang. Tarif baharu air Negeri Sembilan. Kerajaan negeri kekal beri subsidi bagi memastikan rakyat tidak terbeban meskipun berlaku kenaikan tarif air. Menteri Besar beri jaminan kadar baharu yang ditetapkan nanti akan dipastikan tidak berada pada tahap yang membebankan rakyat. 5 lembangan sungai di Selangor yang membekalkan lebih 90% sumber bekalan air kepada penduduk Selangor dan Lembah Kelang serta Putrajaya dikategorikan bersih sejak 2018 hingga tahun lalu. 5 lembangan sungai itu adalah Sungai Selangor, Sungai Langat, Sungai Tengi, Sungai Sepang dan Sungai Bernam. Menurut Exco Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Negeri Selangor, hanya satu lembangan sungai iaitu Sungai Kelang dikategori sebagai sederhana tercemar dengan indeks kualiti air antara 64 dan 77. Pelantikan YTL Power International Berhad sebagai rakan strategik bagi projek loji sisa kepada negara. WTE dibuat mengikut tata cara perolehan telus dan sistematik. Exco Selangor menyatakan proses pemilihan dibuat bermula 12 November 2019 menerusi pelawaan memberi cadangan yang diiklankan secara terbuka dalam media massa. Yadim Terengganu gerakkan sukarelawan untuk bantu penduduk terjejas banjir. Selain sampaikan sumbangan kepada penduduk terlibat bencana di PPS, bantuan termasuk pek makanan dan kit keperluan peribadi. Cadangan penambahbaikan ekosistem industri teksi akan dikaji. Ia bagi memastikan kebajikan sekitar 40,000 pemandu teksi di seluruh Malaysia terus dipelihara. Perdana Menteri berkata cadangan yang dikemukakan GTSM akan disemak dan diteliti agar satu pendekatan yang lebih adil dapat dilaksana dan memastikan kelestarian industri teksi. 97% graduan TVET berjaya mendapatkan pekerjaan. Perdana Menteri menyifatkan angka itu satu pencapaian membanggakan. Bagaimanapun jelas beliau, ruang tambah baik perlu terus dilakukan, khususnya berhubung kadar gaji TVET yang ketika ini sekitar RM2,000. Kestabilan politik kerajaan perpaduan berjaya membawa banyak industri besar seperti syarikat gergasi dunia melabur dalam negara ini. Dasar ekonomi Malaysia yang jelas juga mendorong peningkatan keyakinan pelabur. Perdana Menteri berkata dengan kemasukan pelaburan baharu tersebut, ia membuka peluang pekerjaan kepada golongan muda termasuk graduan TVET. Produktiviti buruh di Malaysia mencatatkan RM42.2 per jam bekerja pada suku ketiga 2023. Ia memulih sedikit berbanding RM40.6 per jam pada suku kedua. Ketua Perangkaan berkata ia susulan pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang lebih kukuh. Fungsi promosi pelaburan dan pemasaran di peringkat persekutuan akan dipusatkan di bawah MAIDA menjelang 1 Januari 2024. Perkara itu dibincangkan semasa perjumpaan pertama mesyuarat Jawatankuasa Koordinasi Pelaburan yang baru saja diaktifkan semula. Pengaktifan semula itu bertujuan perkukuh lanskap agensi penggalak pelaburan negara. Industri runcit Malaysia dijangka berkembang pada 3.4 hingga 3.5% pada 2024. Menurut Timbalan Presiden Persatuan Rantaian Runcit Malaysia, anggaran itu dipacu pelbagai faktor termasuk kenaikan cukai jualan dan perkhidmatan, kenaikan kos bahan mentah dan isu geopolitik.
Pembangunan projek Taman Perindustrian Perikanan Antarabangsa Bagan Datuk Perak. Menteri Besar Perak berkata kerajaan negeri bekerjasama dengan dua syarikat bangunkan projek berimpak tinggi dengan nilai pelaburan bernilai lebih RM2 bilion. Ia antara langkah memperkasa agenda sekuriti makanan negara khususnya melalui sektor perikanan. Pembinaan Jambatan Darat Thailand. Kerajaan dalam proses menunggu hasil kajian berhubung kesan pembinaan itu ke atas ekonomi Malaysia selesai. Ia bagi melihat laporan data sekaligus memudahkan kerajaan membuat keputusan yang tepat. Jumlah korban serangan udara dan darat Israel di Gaza sejak 7 Oktober lalu kini 14,854 orang. Ia termasuk lebih 6,000 kanak-kanak dan 4,000 wanita serta 36,000 mangsa cedera. Jumlah kematian dalam kalangan kaki tangan perubatan termasuk doktor, jururawat dan paramedik pula mencecah 205 orang. Keenam hospital dan 55 pusat kesihatan juga tidak beroperasi. Keganasan Israel turut merangkut nyawa 25 anggota pasukan pertahanan awam, 64 wartawan manakala sekurang-kurangnya 7,000 orang dilapor hilang. Lebih 100 mayat rakyat Palestin tanpa identiti telah dikebumikan dalam satu liang lahat di Khan Yunis, selatan Gaza. Ia termasuk mangsa yang terdiri daripada kanak-kanak yang terbunuh di sekitar utara Gaza tetapi dikebumikan di selatan wilayah perang itu. Yang tidak dapat dikenal pasti identiti mereka adalah mangsa pembunuhan rejim Zionis. Kubur besar digali bagi membolehkan kesemua mayat itu dikebumikan segera. Tentera Israel telah menahan pengarah Hospital Al-Shifa yang terletak di Semenanjung Gaza. Muhammad Abu Samia ditahan bersama beberapa doktor kanan lain. Perkara itu dimaklumkan Ketua Jabatan Hospital berkenaan Khalid Abu Sama. Israel mendakwa penahanan itu dibuat bagi memperoleh maklumat mengenai Hamas. Rejim Zionis sebelum ini telah menahan 2 petugas kesihatan Palestin. Gencatan senjata perang Hamas-Israel di Gaza akan bermula pada pagi Jumaat dan pertukaran tebusan dan tahanan akan menyusul beberapa jam kemudian. Gencatan senjata 4 hari sepatutnya berkuat kuasa pada Khamis tetapi ditangguhkan selepas halangan pada saat-saat akhir. Kumpulan pertama 13 tebusan awam, kesemuanya wanita dan kanak-kanak daripada keluarga yang sama diserahkan kira-kira 9 jam kemudian. Senarai mereka yang akan dibebaskan telah ditukar oleh kedua-dua pihak. Tiada tahanan Hamas akan dilepaskan sebelum Jumaat. Itu reaksi penasihat keselamatan Israel meskipun telah bersetuju memeterai gencatan senjata dengan Hamas. Wakil Zionis itu berkata pengesanan kontak mengenai pelepasan tebusan masih diteruskan. Tahanan berkenaan hanya akan dilepaskan berdasarkan persetujuan awal antara kedua-dua pihak dan bukan sebelum Jumaat seperti digembar-gemburkan. Serangan rejim Zionis di kampung Beit Yahun di selatan Lubnan telah mengorbankan 5 pejuang Hizbullah termasuk seorang anak lelaki anggota kanan kumpulan itu. Perkara itu disahkan Wakil Hizbullah. Ini sekaligus menjadikan angka kematian pejuang kumpulan itu kini meningkat kepada 85 orang. Menurut sumber, antara yang terbunuh ialah anak kepada tokoh kanan Hizbullah, Abbas Ra'ad serta ahli parlimen Muhammad Ra'ad. Perdana Menteri Sepanyol Pedro Sanchez dan Belgium Alexander De Croo bertemu Presiden Palestin Mahmud Abbas di Ramallah, tebing barat. Kedua-dua pemimpin masing-masing mewakili jawatan Presiden bergilir-gilir Kesatuan Eropah semasa dan akan datang. Tiba di pejabat Presiden Palestin selepas melawat pemimpin Israel. Mereka mencadangkan persidangan damai antarabangsa mengenai konflik Israel-Palestin untuk membentuk negara Palestin yang berdaya maju. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuh harapan. Assalamualaikum.